Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tak ada filter-filter, clear. Sihat semua dah? Alhamdulillah. Misai tak balance alamak. Nak kena trim sikit dah besok. Okey. Ya, Zalian Azizi. Lepas tu ni, Muhammad Taufik. Sihat, Alhamdulillah. Tuan buat filter misai hilang. Macam Hil Husaini pula bagi betul. Tuan buat apa aktiviti hujung minggu? Saya dekat rumah mak ayah saya. Biasalah hujung minggu balik tengok mak ayah. Mak ayah pun dah tua. Kan? Jadi tanggungjawab sebagai anak untuk melawat dan juga menziarahi dan memenuhi apa-apa keperluan mak dan ayah. Itu je. Okay, hari ni tak ada benda-benda lah. Okay, apa topik kita nak sembang ni? Apa kata saudara-saudari yang bagi topik? Nak cerita buat apa? Saya menunggu khinzir masuk dari Luxembourg, tuan. Jauhnya. Mak ayah kat mana, tuan? Dekat Alostar. Izzuddin, saya tuan sampaikan salam pada ustazah dari anak murid Kafa Kem Sandakan. Oh ya ke? Okay, nanti saya akan salam kat isteri. Dia tak ada sini, dia balik rumah dah. Esok anak sekolah. Salam tuan, nyanyi lagu Piramli satu. Ilmutan, Allah. Masih ilmutan je. Meja cerita tentang cenuai. Best dengar. Cenuai. Bab hutan lagi. Import tuan. Oh, import. Pasal askar, cerita seram. Cerita di Mekah. Operasi hutan. Kisah JJK, cerita pengalaman, kisah seram. Tuan, komen sikit berkenaan serangan US ke atas Yaman baru-baru ni. Tu geopolitik tu. Madu 31 tuan. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Tuan, topik berkenaan mawas. Pernah jumpa tak masa dan berkhidmat? Tak pernah berjumpa depan-depan, tak pernah. Sekilas macam tu kami lah. Geng kami pernah. Tak. Jadi kita nak kata ya tak ya pun tak. Itulah dia. Sebelah rumah hadir. Sebelah rumah? Cerita Pulada tak boleh dengar. Okay. Penawar bagi terkena daun jelatang gajah ada tak, tuan? Ni mesti gatal ni. Mesti gatal pedih ni kena daun jelatang gajah. Cuba saya bagi satu cara. Cuba dah. Tumbuk arang sampai jadi debu, buh. Tumbuk arang sampai jadi debu, tumbuk. Ambil debu arang tu, buh. Biarkan kejap. Batu berbasuh. Gosok-gosok lah dekat tempat yang kena tu. US serang Yaman, cerita mawas ke chef dia, cerita cinta. Tuan tak nak tukar style misai ke? Tuan cerita pengalaman masa jadi CEO. Saya tak pernah jadi CEO, saya pernah jadi OC. Dia lain. Cerita zaman tuan budak-budak dulu, cerita komunis, cerita ulas Yaman kena serang. Cerita pasal polis viral. Polis viral. Apa dia pula? Lajunya dah dekat 10,000 like dah. Laju. Terima kasih. Betul ke yang sedap bau tai? Yang ori dia bukan bau tai, dia bau kayu. Betul-betul bau kayu. Sedap. Cerita ngorat gadis-gadis. Cerita tentang agama tuan, bagi mereka panas sikit. Aduh. Polis viral sekarang ni. Dah kenapa dengan kawan-kawan polis tu pula? Cerita tentang cenuai. Cenuai straightforward. So, okay. Mula dah kawan kata cenuai. Cenuai ada 9 jenis cenuai. Ikut yang saya belajar ada 9 jenis. So yang saya dah keluarkan 4 jenis. Kan? Yang sekarang ni yang ada dekat stok saya adalah cenuai raja. Okay? Cenuai raja. Itu saja. Yang ada dekat ni, tekan kat sini, ada dekat TikTok Shop. Itu sajalah. Kan? Tak banyak pun. Dan mengikut tempahan. Okay, takat tu je. Itulah cenuai. Okay, lagi apa lagi? Cerita Kanang Anak Langkau. Itu sudah dibukukan dan difilmkan. Benda itulah dia. Benda sama je.
Ular yang paling besar tuan pernah jumpa dalam hutan besar mana? Ular paling besar, ular sawa lah dah tentu. Tapi kalau ular tedung selah, depan mata saya dengan pelatun saya, kami duduk kat lereng bukit. Duduk atas bukit je ni kan. Lereng lah, nak naik permatang ni. Di tengah jalan tu, bawah tu, ada anak sungai kecil. Jadi kita boleh nampak. Kita boleh nampak. Sebab kalau hutan yang betul-betul hutan, orang panggil hutan simpan, hutan dara, bawah ni, kawasan ni, dia tak banyak semak. Itu beza dia antara hutan yang anda macam anda pergi kat taman negara gitu kan. Yang hutan yang tak pernah dia ada balak ke, ada apa-apa orang kacau ke apa ke. Hutan dara betul-betul. Bawah dia, vegetation bawah tu, dia clear. Pokok dia besar-besar, tinggi-tinggi. Jadi mata kita boleh nampak. Jadi waktu tengok, kami tengok, saya kira dia mungkin dalam 6 meter, 7 meter. Tu, ular tedung selah. Dia sedang melintas. Jadi waktu dia melintas tu, kepala dia dah sampai hujung tu, badan dia, bawah badan, ekor dia tak sampai lagi. Tu besar tak besar. Itulah dia. Kalau nak kata ular yang paling besar saya pernah tengok, yang tu. Besar. Dia memang duduk dekat kawasan air jenis-jenis je. Anak-anak sungai kecil, dia suka duduk situ. Cerita Arnab dia kura-kura tu. Tuan, kalau muda boleh ke pakai ubat tradisional contoh umur 18? Boleh. Tuan ada jual cincin raja kayu ke nak beli tuan? Saya tak buat. Musim anak periksa ni tuan, cerita pengalaman kita ambil periksa dulu. Dulu-dulu dah. Bayar-bayar saya ni lain orang, lain style. Kalau bayar-bayar saya, waktu kami sekolah dulu, sebelum tu saya bagi tahulah. Saya sekolah rendah ada 2. Sekolah menengah ada 1, 2, 3, 4. Saya sekolah menengah ada 4. Sekolah menengah. Yang lama kat sekolah menengah tu 3 tahun tu sekolah menengah agama Kuala Lumpur lah. Lepas tu setahun kat sekolah menengah kebangsaan Kulim. Lepas tu setahun dekat sekolah menengah Tunku Abdul Aziz, Al-Star. Yang sebelum masuk sekolah agama tu saya sempat 2 bulan lebih ke 3 bulan dekat sekolah menengah Padang Tembak Kuala Lumpur. Lepas tu baru masuk sekolah menengah agama Kuala Lumpur 3 tahun. So saya ada 4 sekolah menengah. Anak askar. Jadi kalau zaman kami dulu, ini cerita saya lah, orang lain-lain lah kan. Kalau waktu periksa ni, kami diajar, malam kita baca buku dan kita buat nota. Malam kita baca buku dan kita buat nota. Zaman kami dulu, nota tu, tak tahu lah budak-budak sekolah harga sekarang buat ke tak. Ada orang dia buat setiap pokok. Dia lukis gambar pokok, satu tajuk tu. Lepas tu dia buat dahan. Dahan dia apa dia? Pecahan daripada subjek tu lah. Lepas tu dia buat ranting. Lepas tu dia buat bunga. Ada orang buat macam tu. Ada orang buat nota yang jenis short form. Siapa yang buat setiap bunga tu baik mengaku. Dah lah bunga. Lepas tu dia punya pen tu warna-warni. Dahan warna lain. Sagi sampai tu warna lain. Itu jenis orang yang boleh dia tangkap gambar. Memori dia ni macam kamera. Dia tengok benda tu, dia tak sikit. Dia tangkap gambar, dia simpan. Ada pula yang jenis kawan-kawan saya yang jenis bila dia buka buku teks dia akan highlight. Habislah buku teks. Dah lah buku teks tu diberi oleh kerajaan, habis. Yang ni warna hijau, yang ni warna merah, yang ni warna tu. Itu kerja. Penuh. Ada pula yang jenis buat nota, dia buat nota kecil. Dia buat toyol. Kecil tulis, ya Allah, dia punya tulisan dia kecil. Tulisan dia tu. Ada 2 jenis style toyol. Ada satu toyol yang dia je faham sebab dia buat short version. Ada satu lagi toyol dia macam copy paste. Dia salin balik apa benda yang dalam tu. Kalau bab sejarah tu dia tulis pada 1511 dia Al-Bukhari telah pun di mana macam tu. Siapa yang buat kerja tu? Lepas tu toyol tu pula dia akan simpan kat mana tau. First kali dalam stokin confirm. Yang kedua dekat bilik air tu banyak. Berlambak toyol dekat bilik air sekolah. Kan? Bilik air sekolah waktu exam lah. Lepas tu ada yang cerdik sikit, dia letakkan dulu meja sekolah.
Sekarang pun sama kot, tak tahulah. Dia ada laci bawah tu, tapi laci tu kosong. So dia buat kat bawah tu. Tapi cikgu-cikgu pun pandai juga. Dia pergi tukar. Sebelum periksa tu, dia susun tu, dia tukar. Cikgu tukar-tukar meja tu. Dah jam, toyol lagi. Dan yang bestnya, benda ni dia buat sampai masuk tentera pun ramai duk buat lagi benda macam tu. Tu zaman periksa lah. Kan? Zaman sekarang ni kami tak ada kebat-kebat tu. Kebat kami tak reti. Zaman dulu jenis kena semua benda kena hafal. Aduh, jam. Itulah pengalaman peperiksaan tu. Kalau kena peperiksaan bahasa Arab, lagi jam. Kan? Kalau sekolah agama dia simpan dalam songkok. Dalam songkok tu sehari dia pura-pura lah. Dia buka songkok. Kononnya panas nak sikat rambut lah. Sikat rambut. Sampai dia tengok dalam tu. Dekat dalam songkok tu ada tu. Dia punya nota-nota dia tu. Macam-macam style. Macam-macam style. Kan? Yang tulis kat spender pun ada. Macam-macam style. Ada-ada je. Itulah zaman dulu punya peperiksaan. Betul ke tak betul? Baik korang mengaku. Baik korang mengaku. Kan? Okay. Tuan cerita gaji dengan pangkat army di private sampai general. Alamak, itu boleh cari kat laman web straightforward. Tuan dengan arwah anak ayah Badu pernah rapat tak? Saya tak rapat. Kenal begitu je lah. Tuan cerita pasal sekarang benda paling kelakar tak pernah dilupakan dalam tentera. Tuan, cerita pemuda yang bersuluk 100 hari dan berkebolehan tahu nasab keturunan dia ada di kawasan mana? Dia ada dekat Yogyakarta. Dia bukan pemuda. Dia tua daripada saya. Mungkin umur dia dah 50-an. Okay? Mungkin hampir 60-an pun. Tuan, kau untuk risik dari luar dan dalam tempat musuh? Ya. Askar wajib tahu berenang ke tuan? Tak. Tuan, macam mana kes pegawai polis yang langgar pelajar hingga meninggal tu? Tak berapa tahu perkembangan. Tak tahulah. Saya pun tengok dekat Telegram. Tu je saya tengok kat situ. Kan? Edisi siasat tu. Tuan, live sekali dengan Abang Temerloh. Tak tahu kalau dia ada ke tidak. Tuan, cari acap hilang satu ketika dulu. Dah hilang lah, buat macam mana? Betul lah. Kan? Saya pergi pun... saya takkan ulang benda tu banyak-banyak cerita sangat. Sebab saya dah beberapa kali menerangkan benda tu. Okay? Sama santai-santai lah kita. Kan? Santai-santai lah kita. Relax lah. Perteminda. Betul-betul saya pernah buat. Betul ni. Mengaku ni. Jangan kantoi-kan sebab toyol tu. Dalam Thai. Dalam Thai pun ada orang buat toyol tu dia macam-macam style zaman dulu. Lekir, baca kadang mudah lupa. Bila baca sambil menulis mudah ingat. Okey, dia macam ni. Itu sangat-sangat betul. Ada tak anak-anak muda dalam, tak kisahlah student ke apa ke, dia macam ni tau. Anda tahu tak kenapa anda buat study group? Study group ni bukan maksud anda study bersama-sama. Itu tak jadi. Saya terang saya beritahu. Salah satu teknik untuk mengingati sesuatu pelajaran adalah dengan mengajar pelajaran tu. Sebab itu kalau study group anda ada 4 orang, kalau anda sekadar duduk situ, engkau baca engkau, aku baca aku, semua tu, atau engkau ambil nota aku, kau salin aku punya, itu bukan study group. Itu namanya copy and paste group. Study groupnya, yang betul, anda kena buat mini kelas. Okay, contoh hari ini, kita ambil satu subjek, seorang akan jadi jurulatih dan dia yang akan mengajar. Lepas tu orang next adalah orang tu pula akan jadi jurulatih. Benda sama. Buat macam tu. Ingat salah satu teknik belajar yang baik adalah dengan mengajar. Dengan mengajar. Buat tu. Tu sangat bagus. Dan satu lagi yang benda yang paling bagus lagi, zaman waktu-waktu exam ni, bangun pukul 4 pagi, scroll sekali lalu apa yang nak dibuat. Ini memang amalan saya. Saya pukul 4, 4.30 pagi, walaupun malam tu saya pergi entah mana hala berjalan kat dangdut ke apa benda ke, karaoke ke benda, balik ke 2 pagi, 3 pagi. Pukul 4.30 pagi saya akan tetap bangun, saya akan scroll sekali lalu. Tidur 1 jam lah tak. Saya akan scroll sekali lalu.
Apa yang nak exam pagi ni, pukul 8 pagi ni. Saya akan scroll, tengok, lepas tu ulang balik. Tengok, ulang balik. Tengok, ulang balik. Buat itu je. Sampai pukul 7. Okey, masalahnya bila kat depan Dewan Peperiksaan, korang akan selalu bercerita. Yang itu akan buatkan anda lupa. Dengar cakap saya, depan Dewan Peperiksaan, saya buat ni baik dalam waktu sekolah sampai saya masuk askar, sampai habis. Waktu depan Dewan Peperiksaan, anda jangan cakap sepatah pun. Buat bodoh. Anda akan tengok kawan-kawan akan, apa dia tadi ya? Apa dia? Jangan terlibat. Diam dia. Jauhkan daripada perbualan orang. Supaya input anda tak ada tambahan atau merosakkan apa yang anda dah buat. Okey, itulah dia salah satu je lah. InsyaAllah, buatlah. Saya suka bakar tepi kertas buku nota dan untuk cinta. Dah agak dah. Ini semua guna ubat nyamuk. Sulur bidar. Allah, kenapa? Sulur bidar ni ada dua. Satu buih daripada tanah. Kan? Itu buih-buihan daripada tanah yang membuatkan buih-buih itu bubble-bubble daripada tanah lah. Ada gerakan daripada bumi ni. Dia naik bubble tu bila kita pergi merapat memang kita tenggelam lah. That is science. Satu lagi, makhluk yang bergerak tu pun sama juga. So ada dua. Kena tengok yang satu, kena tahu bezakan. Itu je. Takat tu je saya boleh cakap. Ilmu paling unik tuan belajar dengan Tok Guru. Captain John kat Camp PD yang seram pernah diserempak dengan tuan tak? Tak pernah. Tuan pernah jadi perisik ke? Pernah. Berapa orang girlfriend saya masuk melalui saya dapatkan maklumat. Mestilah pernah. Tuan VC dengan MB Sanusi belum? Please, mana ada dia mana pernah saya ni sekali je itu termasuk dah tu. Tak pernah dia bukan geng saya, dia pun tak add saya, macam mana saya nak ni? Banyak komen, sampai 100 komen. Macam mana saya nak baca? Toyol tulis kat kuku. Dahsyat lah. Tuan umur berapa? Tak tahu lah umur saya. Tua dah. Saya Tuan Hutan, Major Fiti. Saya pertama kali dapat lihat live Tuan Hutan. Oh ya ke? Welcome. Selamat datang. Ulang kaji subuh-subuh, betul? Tuan pergi dangdut mana? Macam-macam lah. Dulu diskotek lah, dangdut lah, itulah. Macam-macam lah. Merata saya berjalan-jalan. Saya suka berjalan. Kan macam mana tidur lambat, bangun awal? Mental. Betul, dengan mental. Saya cakap saya. Siapa bagi durian ni? Raja Muhammad. Terima kasih. Cantik kursi belakang tu. Okey, kursi ni sudah berumur 30 tahun lebih. Dibuat oleh banduan di Taiping. Penjara Taiping. Satu set. 30 tahun lebih ke 40 tahun lah? Rasanya kat 40 tahun ni kursi ni. Banduan yang okey. Yang buat ni. Sampai sekarang ni, bayangkan. Bayangkan. Salam dari Miri Sarawak, Tuan Fiti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hutan yang paling susah untuk mahir. Itu merisik, Tuan. Bukan berisik. Tuan kebal ke? Ya, saya kebal, cakap terang. Awak tanya saya kebal ke? Ya, saya kebal. Saya kebal. Kenapa cuma anda kena tahu lah, saya kebal apa? Saya kebal leteran. Kena beletir macam mana pun saya, okey. Yalah. Dah. Kebal bang. Bukan memang ilmu tu tak ramai lelaki boleh dapat. Tak ramai lelaki boleh dapat. Kan? Beletir lah macam mana pun. Follower dari Pahang. Tuan, hutan paling mencabar. Hutan yang ada pokok-pokok resam. Duri-duri, bekas-bekas balak, itu memang kan. Kejap lagi dia masuk, Tuan.
Come on lah guys. Ranau hadir. Hai orang Ranau. Ilmu macam Rambo ada tak tuan? Mana ada itu nama pun filem. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan sandakan. Kenapa dengan sandakan? Ilmu lipat isteri tuan. Ilmu lipat isteri tak susah. 40 laju 40 perlahan. Dah, saya dah bagi dah tu. Kalau orang lelaki yang dengar ni tak dapat tangkap ni, saya tak tahulah. Kan? Kan? Trust me. Percaya ni. Okay. Dah bagi dah. Buat tiga set tengok. Siapa menang, siapa kalah? Tak kalah kita guys. Okay. Tuan, rumah saya tak berhenti buruk enggang sepasang, patuk tingkap ada tanda ke? Uih. Dia lapar kot. Tuan, dah boleh reveal ke rahsia sebenar Gunung Jerai tu? Tok Mat baru balik daripada Indonesia. Saya baru telefon Tok Guru tadi. Dia baru sampai. InsyaAllah besok pagi saya akan pergi menghadap Tok Guru. Besok pagi. Nanti saya tanya dia macam mana. Kalau dia setuju, okey. Saya buat. Kan? Afiq suruh invite. Masuk tuan 40 km per hours. Oh. Okey, itu belum saya ajar lagi dia punya zikir dia. Orang lelaki nak sangat ilmu. Itu belum saya ajar dia punya zikir dia. Cukup takat tu dulu, buat yang tu dulu. Lepas tu PM saya, geng yang lelaki lepas tu PM saya, tuan. Betul tuan. Terima kasih tuan. Alhamdulillah, semoga bahagia. Lain kali nak belajar ilmu tu bagi habis. Kan? Tuan, misal besar sebelah. Kamera kot. Ayah saya pernah ambil harta karun di Gunung Jerai. Alhamdulillah. Kalau dapat. Tu ada melawat Datuk Raja Masjid. Belum ada kesempatan lagi. Memang nak singgah esok lusa ni. Salam Sarawak tuan. Anak-anak Askar Wataniah Regimen 510. Oh, apa zikirnya? Tak boleh lah cakap dalam live. Kan? Sapu minyak bos dulu baru ngam. Saya dah bagi dah. Luaran ni sapu minyak Big Boss. Dalaman kopi Alan Semi. Teknik saya bagi lagi. Tambah lagi ilmu. Waduh. Buatlah dulu. Luaran yang itu, dalaman yang itu, teknik tu 40 laju 40 perlahan. Tengok apa jadi. Dah cukup. Saya bagi takat tu je. Okay. Ilmu tak mau masuk. Ayah ken salam tuan. Waalaikumsalam. Ken salam kat ayah ya. Lepas sapu minyak bos nak sapu atau biar dia sampai meresap. Pokoknya lepas 1,5 jam ke apa ke bau basuh. Sel otak sedang berhubung tuan. Bagus. Sangka tuan, askar boleh lawyer buruk dengan pegawai atasannya. Dia tengok pegawai juga. Macam saya ni orang tak boleh kalau dalam askar tu. Ada masa kita gurau-gurau, ada masa kita serius lah. Ada masa kerja kita kejar lah. Kan? Okay? Yang ada minyak bon. Ilmu sucikan hati, tasawuf. Sangka tuan, geng gelanggang Panji Tok Malim Kuala Lumpur, sampaikan salam dulu. Waalaikumsalam. Salam pada gelanggang Panji Tok Malim. Alhamdulillah. Satu gelanggang. Pada siapa yang berada kat Kuala Lumpur, carilah gelanggang Panji Tok Malim. Anda boleh guna anda punya GPS ya. Cari ya. Dia berada dekat batu kat apa nama? PPR sebelah PPR Batu ke situ. Gelanggang tu waktu perasmian tu saya ada berada ke sana dan saya yang jadi panglima yang tu. Waktu Datuk Majid buat istiadat ke situ pun saya ada ke sana. Ingat ni, lama dah. Dan sangat bagus. Sampai sekarang melahirkan ramai orang-orang yang bagus berkualiti Bagi ilmu untuk bos angkuh agak sayang kat kita. Kita tak boleh nak merubah hati orang. Takkan kita nak berubah kerana orang. Setuju saya cakap.
Kalau je nak angkuh, biar dia angkuh. Jangan kita pula angkuh. Ya, dia bos. Kan? Saya dalam terus saya berhadapan dengan macam-macam jenis pegawai atasan saya. Ada yang garang macam singa, tengok. Kita tengok dia pun tak boleh. Sebab kita tengok dia, kita yang salah. Tengok je pun bukan buat apa. Apa kita cakap pun dia takkan terima. Kan? Kira dia nak jerit-jerit, nak jengking-jengking, nak tengking-tengking. Pantang jumpa, kita menghadap dia, kena baling file, kena baling tu, x-ray, kena baling x-ray. Apa saya buat? Lagi dia garang, lagi kita rapat. Lagi kita garang, lagi. Ya. Ada satu pegawai tu, saya tak akan mention nama dia lah. Dia sekarang dah Panglima dah, general lah pun. Punyalah garang. Dia punya garang tu, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan? Kalau dia punya jekah, askar ni bukan bab jekah je. Kalau dia hempuk, dia hempuk. Kan? Kalau dia ambil kayu, dia tibai. Kalau dengan tongkat tu, dia pukul. Askar. Dululah, sekarang tak tahulah. Kan? Memang garang. Garang betul. Saya kadang-kadang, bila dia garang, saya duduk depan dia, dah kita tahu, kita tak salah, tapi dia akan buat cara macam sampai kita bersalah. Lagi dia garang, lagi saya rapat dia. Bukan saya nak lari. Buat macam tu, rapat lagi. Garang lagi, rapat lagi. Sampai dia kata, budak ni tak makan saman. Itu yang syok tu. Dia kata, ni budak Fitri ni tak makan saman ni. Memang tak makan saman. Boleh, okey. Kadang-kadang sampai saya tahap tu, saya pegang kaki dia. Dulu. Kan? Garang sangat. Dia tengah bising ni. Wah. Kau ni. Kadang-kadang benda kecil pun. Tapi dia buat macam kita baru buat satu dosa besar yang boleh menjatuhkan negara. Macam tu dia punya style. Saya tak banyak cakap. Saya daripada tengah berdiri ni, saya terus pergi kat kaki dia. Dia pun terkejut. Apa kau buat ni? Peluk kaki dia. Dia duduk. Kita berdiri. Kan? Saya berdiri depan dia. Dia balik baling x-ray lah. Kan? Apalah. Kan? Tisu dia baling. Macam-macam dia baling kat kita ni. Kan? Kita berdiri tegak depan dia. Dia popang. Saya rasa malas aku asyik kena marah. Saya turun perak peluk kaki dia. Peluk kaki dia ni. Kat betih tu. Kan? Kau kenapa kau ni Fitri? Kenapa ni? Tahu saya cakap apa? Tuan tak sayang kat saya ke Tuan? Tuan marah-marah ni, Tuan tak sayang kat saya ke Tuan? Saya cakap macam tu. Hei, lepas kaki aku. Hei, kau ni. Aku sayang kat kau. Nampak suara dia. Buat macam tu je. Kan? Garang sangat konon. Cuba buat macam tu. Tengok apa jadi. Okey. Pernah ke Camp Sri Rejang tu? Okey. Ejen Tuan Hutan dekat Pahang ada tak Tuan? Tak ada. Saya tak boleh cakap perkataan tu sebenarnya. Komando muda sekarang banyak Tuan. Bagus. Salam Tuan. Perontor Pulada hadir. Oi, orang Pulada. Tuan cerita sikit bab misteri Tasik. Okey. Kota Saranjana kat Indonesia tu. Salam Tuan, ex-penuntut CPH hadir. Terbaik Encik dulu. Muhammad Sofian Hashim, Assalamualaikum Tuan, ada tak pengalaman Tuan berjalan kaki dari mana sampai mana dan berapa jauh? Berapa kali dah cakap? Yang jauh tu dah daripada Simpang Telupit tu sampai ke Telupit, daripada Telupit terus masuk ke jalan Bukit Bukau tinggi tu, ya Allah. Lepas tu tembus sampai ke kampung sungai-sungai, lepas tu tembus sampai ke Pitan, jalan kaki tu. Lepas tu sampai ke Paitan, Pitas dulu, lepas tu last Kota Marudu. Tu satu. Tu yang kedua daripada Kalabakan, daripada betul-betul Kalabakan, dekat Jambatan Kalabakan tu. Jambatan Kalabakan tu, dekat Pak Kalabakan. Lepas tu terus masuk ke dalam tu, dulu masih Jalan Terang Merah lagi. Jalan Terang Merah, Jalan Balak lama lagi. Kedah kot tu, cross masuk hutan, Kedah ni. Daripada Kalabakan tu tembus sampai ke Kampung Sapulut, lepas tu daripada Sapulut terus lagi sampai ke Nabawan. Jauh tu.
Bukan jalan kaki kosong bersama anggota dengan senjata dengan segala-galanya full pack siang dan malam. PPR Batu Muda betul. UTK ni komando juga ke? Bukan. UTK tu dia punya satu kumpulan khas. Kan? Nama pun unit tindakan khas. Itu polis. Kan? Dalam UTK ada komando 69, ada special daripada E, daripada D ada special, ada gabung. Nama mana? UTK. Ringkasan. Tak betul, kalau tak betul minta maaf lah kalau ada geng polis dalam ni lah. Minta maaf lah. Tuan kenal tak jadi para sungai udang nama semua? Oh lah, korang tanya macam saya masih berkhidmat. Guys, saya dah pencen 3 tahun lah guys. Kan? Saya dah 3 tahun dah pencen. Ni nak masuk 4 tahun dah pencen. 2024 ni dah bulan 6 ni dah 4 tahun dah saya pencen. Saya dah malas nak fikir pasal askar lah. Kan? Ini tengok tadi apa ada berita askar dekat Terendak kena tetak dengan parang. Itu pun orang tag saya. Saya kata apa kena-mengena aku dengan kes ni. Aku pun tak tahu apa benda. Tuan macam mana tuan? Mana saya tahu. Saya dah pencen 3 tahun dah. I don't care lagi dah. Kan? Dia ada OC, dia ada CO, dia ada Panglima Brigade, dia ada geng dia, team dia. Korang settle lah. Betul. Saya hanya benda tu dah tinggal kenangan dia. Dah jadi businessman dah. Tuan main silat umur berapa? Kali pertama ayah saya lah, tok guru saya. Umur 9 tahun. Tu kali pertama. Budak-budak tidur lah, sibuk suruh orang live sana sini. Tuan askar sekarang apa? Tanya askar lagi. Selain New Zealand, negara mana lagi tuan pernah sampai? Australia, Indonesia dah tentulah, Thailand, Singapura, Brunei, Filipina. Itu je lah. Tak adalah nak pergi negara jauh-jauh, saya tak pernah sampai. Cukup lah. Kalau mimpi sungai penuh air, apa maksudnya? Tak tahu. Kan? Mungkin anda sedang kencing waktu malam. Tuan ulas pasal ketukan pintu rumah malam-malam. Permainan orang ni kan macam-macam tu. Sihir orang pun ada, belajar salah ilmu pun ada, betul nyusahkan orang lain. Selalunya macam tu lah. Sebab sekarang ni diorang ada CCTV yang tengok, tak ada orang, memang sah tak ada orang, tapi duduk bunyi ketuk-ketuk. Macam-macam permainan orang. Nak ulah macam mana, benda jauh, kan jauh kat selatan. Lain orang, lain keilmuan, lain orang, lain amalan, kita pun tak tahu. Lepas tu kata akhir zaman ni, makin nak ujung akhir makin banyak tu. Sebab apa? Sebab Dajjal kecil sudah keluar. Kaki tak melecet kita jalan jauh. Ada cara dia. Ada caranya. Seumur hidup saya dan selama 25 tahun saya bekerja, saya pernah melecet dalam tentera 2 kali saja. Dalam beratus-ratus latihan yang saya pernah buat, kan, saya pernah melecet 2 kali saja. Itu pun waktu mula-mula masuk askar, saya pun bangang lagi, tak tahu apa benda waktu tu. Dan satu lagi, atas silap saya pakai stokin yang salah. Jadi stokin tu dia jenis tu, dia cepat mengikis kulit. Kena pula basah pula tu, janam. 2 kali je. Lepas tu tak ada. Saya pergi kursus sniper, berjalan beratus kilometer. Saya pergi kursus jurulatih sniper. Saya pergi kursus survivor. Saya pergi kursus ketua platoon. Siang malam kena nyak. Ketua company. Sama juga. Kan? Kursus combat tracking. Lepas tu latihan exercise ini. Operasi sana ni. Tak pernah melecet. Alhamdulillah. Nak tahu ilmu tu, tak boleh bagi betul live. Dia tunjuk depan-depan. Tunjuk depan-depan. Buat macam ni. Cuba tanya company saya. Itu Zaidi dia masuk kan. Sarjan Zaidi kan masuk dalam live saya kan. Lupa nak tanya. Korang tak tanya dia orang tu apa petua saya bagi dekat ni. Apa petua dan ilmu yang saya dah bagi pada company saya. Macam mana mereka boleh berjalan dengan saya. Dengan bawa pack, dengan senjata, dengan apa semua ni. Dan berjalan. Alhamdulillah. Anggota saya 102 orang. Tak ada masalah apa pun. Kaki tak lenguh, tak krem, tak itu, tak ini.
tak melecet. Sebab saya dah ajar mereka ada beberapa cara dan disiplin-disiplin yang perlu dibuat. Dia orang boleh jalan 100 km dalam keadaan senyum. Rupanya dia ada teknik dia. Teknik dia pun saya dapat dululah. Sayanglah. Kalau anda jumpa anak buah saya, cuba tanya. Lebih-lebih yang saya jadi platoon dia ataupun dengan company saya, cuba tanya dia orang beberapa perkara, teknik-teknik. Bayang kami askar, kami pakai kasut boot. Dan kami pakai kasut boot yang isu-isu. Baru-baru ni je, bila ada berduit sikit, baru beli jenis Gore-Tex lah, baru jenis SWAT lah, apa semua. Dulu ni mana ada duit. Semua pakai kasut askar tu, kalau kulit craft ke apa benda yang bagi dulu tu, itulah. Kasut itulah yang kami pakai operasi, kasut itulah. Dengan berat dia, dengan... Dan seumur hidup saya 25 tahun dan saya dalam tentera, saya tak pernah guna saya punya kasut sukan yang berada dekat dalam FSMO. Tak pernah pakai. Tak pernah. Saya tetap pakai kasut boot askar tu. Alhamdulillah. Ada teknik dia, ada cara dia. Ada orang dia bubuh minyak bawang langsung. Saya tak payah. Tak pernah. Saya tak pernah pakai. Ada orang yang nak dia kata tak nak melecet, bubuh minyak bawang. Tak payah. Saya je tak payah. Nanti busuk kaki dengan minyak-minyak. Boleh. Dia kurangkanlah sikit. Tapi dia akan busuk kaki. Dah kata dah masih orang kata minyak bawang. Bukan minyak bawang. Saya baru baca komen anda ni. Betul tak payah? Bukan. Saya tak nak pakai. Okey. Ya, ada motor. Sikit kasut Pampers wanita. Tak. Bedak Johnson Baby tak. Bedak Johnson Baby ke apa jenis bedak anda letak bila anda berjalan, bila kaki anda peluh, kan? Bedak tu akan bergumpal. Tak. Lapik dengan pad ke tuan? Tak. Saya tak pernah pakai pad. Itu ada juga orang pakai, dia bubuh pad. Bubuh pad. Pad perempuan tu bubuh. Saya pun terkejut. Kan? Saya nak tengok pengetahuan saudara-saudari. Okey. Saya bukan nak cakap besar, tapi saya bagi tahu fakta. Exercise pasak bumi 6 brigade pada tahun 2005. 2005 ke 2006. Daripada belakang UUM tu, lepas tu dia naik, dilepaskan dekat situ 1,400 orang, naik masuk ke hutan tu, terus naik ke atas gunung, apa nama gunung tak, sampai ke puncak, lepas tu turun tembus ke apa nama Lata tak, saya pun tak tahulah, tapi last kali tembus dekat Batu Lapan Kampung Batu Lapan. Dia akan tembus kat Kampung Batu Lapan, Jalan Baling tu. Lepas tu Jalan Baling tu dia tak ada nak tembus Bukit 600 tu, tembus ke Gulau, tak ada lagi, tak wujud jalan tu. Dia mati dekat Kampung Batu Lapan tu je. Jalan raya tu. Jadi kami tu keluar kat situ, lepas tu ikut jalan raya tu sampai ke Tanjung Pari, terus sampai tu. Lepas tu jalan terus sampai ke Baling. Last kali penutup dia tak silap saya kat Latar Bayu. Tu jauh dia. Jauh dia. Saya adalah orang terakhir waktu dilepaskan. Okey, Panglima Brigade start lah, bagi lepaskan orang lah. So dia banyak pasukan lah dalam tu, ada battalion. Tak silap saya 2 Melayu sekalian tu. 2 Melayu ke 19 Melayu, saya lupa. 2 Melayu ke, saya lupa dah.
satu batalion. Lepas tu yang attach lah daripada 6 SSD ada, 6 brigade ada, apa semua, dengan MP ada, semua ada lah. Saya waktu tu adalah Juta 513. Saya baru saja habis daripada kursus sniper, dapat best student waktu tu. Jadi saya balik, masuk, kena pula dengan SSI ni. Waktu dilepaskan tu, saya biarkan semua sekali jalan dulu. Saya apa ni, orang start je, cross start line dia, diorang jalan je. Saya letak pack, saya masak nasi. Kat situ, kat start line tu. Saya masak nasi, relax je, buat bodoh . Semua sekali dah masuk, dah ikut laluan tu lah. Laluan masuk hutan, naik ke atas, naik ke gunung tu. Saya dulu makan. Dah kenyang, semua tu. Baru saya pakai kasut, elok semua sini. Saya jalan. Saya berjalan, waktu saya berjalan tu, seorang-seorang Lepas tu saya jumpa pasukan, saya dah jumpa dah. Yang orang kat belakang-belakang tu saya jumpa. Lepas tu saya potong. Waktu dia naik bukit tu saya potong. Saya potong dia orang lah. Potong. Sampai turun, potong. Besok pagi, awal pagi tu, kan, saya potong lagi dia. Potong. Sampai pukul berapa lah. Kan. Tembus kat tu, saya jalan. Mana lah? Ada satu ladang getah tu, apa benda lah. Saya potong, sehingga kan saya last kali tengah-tengah malam, saya masih ingat, ada orang suluh saya. Saya dah potong orang ni. Saya potong orang suluh. Kata siapa tu? Saya pun cakap lah. Siapa tu? Rupanya saya sudah potong 1,400 orang. Daripada saya orang belakang sekali, saya dah potong jadi orang paling depan. 1,400 orang. Saya potong semua sekali. Satu brigade tu saya potong. Sampai saya duduk depan sekali. Rupanya yang suluh saya tu adalah orang paling depan dalam barisan tu. Saya dah potong. Kisah dululah. Jadi, saya terpaksa stop lah. Sebab benda tu kan advance group kan. Advance group dia kena jalan lu. Mana boleh kita jalan lu. Kan? Itu kan latihan tu batalion. Batalion dia. Bawah brigade dia. Mana je saya tahu. Apa yang orang tanya saya lepas tu? Lepas dah habis pasak bumi tu dah habis. Orang tanya, tuan, macam mana tuan buat? Tuan yang kaki tak pecah, apa semua tak pecah. Saya senyum kan. Saya senyum. Saya tak buka rahsia tu. Mampu saya takkan buka. Okey. Saya bagi satu. Malam ni saya bagi satu. Daripada banyak-banyak teknik itu, saya bagi satu. Anda kena tukar soul. Anda kena tukar soul dalam tu. Tukar soul. Ambil spot soul. Tahu soul? Tahu tak soul apa dia? Tahu soul. Minyak bawang putih tak payah. Tak payah. Trust me, tak payah. Saya bagi satu. Apa jenis kasut anda pakai, anda pergi cari soul yang mahal. Pakai yang tu dulu. Tahu tak soul? Tahu tak soul? Buang soul yang asal, bubuh soul tu. Insole, pelapis kaki. Ya, insole. Itu satu. Yang kedua, bagi dua lah malam ni, cukup. Tak boleh banyak-banyak ilmu. Bagi dua. Setiap 45 minit, berhenti. Setiap 45 minit, ni saya cakap ilmu dapat kat awam-awam pun, diorang buat apa? Kan? Setiap 45 minit, berhenti, letak pack, beg anda tu. Habis saya cakap ni kau dapat kat askar bagus lah. Letak pack, buka kasut, letak kaki atas daripada badan. Setiap 45 minit. Buka kasut, buka stokin selama 5 minit. Okay? Paling awal 40 minit. Selama 40 minit tu kau hanjutlah. Hanjutlah macam mana pun. Kan? Sebab tu pentingnya disiplin tu. So, saya kata ada teknik dia punya disiplin. Bukannya take 5.
Okey. Tukar tapak dalam kasut betul tuan? Ya, betul. Pergi cari yang betul-betul kaki anda, lebih-lebih lagi yang ada gel. Ada gel. Tak tahulah kita siapa belakang. Saya pun tak kenal. Okey. Dah, saya bagi 2 je. Malam tuan, tuan OC saya dulu kat 16 ni. Saya mana jadi OC kat 16? Saya kat 16 sampai jadi IO je, perlu receipt pasukannya. Betul. Saya dulu ketua platoon. Lepas tu penolong ketua company tak dapat. Saya lepas tu jadi IO. Nak lagi okey naik lori sawit tuan. Mana boleh. Buatlah betul-betul. Kan? Dulu saya pakai jungle boot anti-spike, tak suka berat. Betul. Tu ada kat entity belakang, biar dia. Kena ikut jenis tapak kaki juga ke tuan untuk pemilihan insole. Itu awak kena pergi. Alah. Sekarang ni senang. Waktu 20 tahun lepas, nak cari tapak kaki tu susah. Kan? Sekarang ni macam-macam jenis. Kasut anda tak perlu tukar tu. Anda tukar dalam tu je. Kasut yang pakai kasut murah pun tak apa. Kasut noreh getah RM10 pun tak apa. Faham tak? Yang penting sekali adalah anda punya tu. Dalam tu. Try lah dulu. Tok Guru ajar ni. Try lah dulu. Pergilah tanya siapa dia yang duduk kat 513 dulu. Betul tak Major? Betul tu Captain. Betul tak Captain Fitri? Potong orang daripada dia belakang sekali, potong 1,400 orang. Satu brigade sepotong saya duduk depan sekali. Okey. Bolehlah. Dulu, sekarang ni tak larat dah. Kan? Betul orang cakap kita gigit kasut tu sebelum kasut gigit kita. Tak payah. Tak payah. Tak payahlah pipik benda tu. Tuan dulu nak Randy kan? Ya, saya banyak dulu. Banyak unit. Nam Randy tu salah satunya. Hadir, ya. Tuan, pada pengamatan tuan, adakah peperangan Gaza berterusan masa lama? Tak boleh nak kata apa. Tapi anda sedar tak satu perkara? Dah ada orang nak tanya. Kan? Saya cuma nak sedarkan je. Anda sedar tak apa yang sedang berlaku di Ukraine? Sedar tak apa sedang berlaku di Ukraine? Sedar tak mana berita pasal Ukraine? Sebab apa? Sebab geng tu dah kalah. Itu je cerita dia. Geng tu dah kalah teruk. Geng Rusia satu je. Geng ni ada berbelah-belah negara. Kalah teruk. Teruk kalah dia. Dan yang terbaru, 2 hari lepas, Spetsnaz masuk ikut Sulawesi Utara. Saudara Ukraine. Spetsnaz dah buat operasi. Dan yang paling terbaru, 3 hari lepas. 3 hari lepas, yang paling terbaru, cek fakta ni saja. Rusia baru saja melancarkan satu bom 1,500 pound ke kilo. Guided. Tak ada dalam sejarah lagi bom seberat itu boleh dibuat guided dan jadi precision. Tak ada dalam sejarah. Kali pertama Rusia buat dan tepat. Menggelabah semua dan yang bom tu, anda tahu tak dia punya kesan dia macam mana? Dia punya hantam tu, lubang dia 30 meter radius. 30 meter radius. Kesan bom tu satu tu. Bom tu dilancarkan daripada kapal terbang. Jet pejuang. Dia boleh bawa tu 1,500 kilo ke 1,500 pound. Saya tak pasti. Nanti anda carilah maklumat tu. Okay. Dia punya lubang dia, kesan daripada bom tu adalah 30 meter keliling. Dia punya kawasan daripada lubang tu 30 meter keliling. Itu memang berlubang lah. Dalam gila lubang tu. Lepas tu dia punya
Semua benda daripada semua makhluk, tak kira manusia, termasuklah apa jenis pokok ke apa benda ke, sejauh 500 meter ke 1 kilometer, hapus, pupus. Membuatkan jeneral-jeneral Ukraine menggeletar dan terpaksa panggil emergency meeting dengan geng-geng NATO. NATO pun menggeletar sekarang ni. Orang nak cerita pasal Yaman. Saya tak tumpu Yaman. Saya duk tengok apa berlaku dekat sana. Kat Ukraine. Cerita je, diorang dah kalah teruk. Jadi, nak belasah yang tu tak boleh. Dia belasah lah yang kecil. Kan? Itu pun tak ada orang geng dengan dia. Sebab apa? BRICS dah ada. Saudi sokong BRICS. Satu-satunya negara Arab yang kuat menyokong US sekarang adalah Qatar. Yang lain tak ada. Qatar pun bersebab. Yang lain tak ada. Sorry. We don't want to support you. Tak setuju. Kau ada orang tanya, orang tu cakap pasal Yaman. Saya duk fikir dia, apa jadi kat Ukraine? Okay. Kerana dia punya, dia teori domino. Apabila satu tu jatuh, dia akan sambung. So yang itu dah collapse, dia akan collapse. So satu tu dah petik Swiss pertama dah keluar. Sekarang ni petik Swiss kedua pula. Dia nak buat dekat Middle East pula. Ni petik ni. Lepas ni dia akan satu lagi. Sedar tak apa yang sedang berlaku dekat dengan Korea? Itu Swiss ketiga tu. Okay dah. Tukar kita lain lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya pun lupa masa tu meja juga. Oh ya. Betul tuan misai tuan sengit. Sengit sikit lah. Tak apa, besok trim. Kalau dah terkoyak tumit kaki macam nak bertahan kalau tetap berjalan tuan. 5 tahun batalion mana? Saya adalah adjutant regiment. Pakas regiment. Waktu tu lah saya pergi sniper. Okay. Clear? Sekarang mereka serang Yaman. Kenapa mereka serang Yaman? Kita ringkas je bang. Santai-santai yang malam minggu ni. Cuba fikir kenapa dia serang Yaman. Bukan serang seluruh Yaman tau. Dia serang dekat Houthi je. Houthi sebab yang apa ni? Houthi ni yang mengawal laut Red Sea ni. Laut Merah. Houthi ni bijak. Tahu belakang Houthi siapa dia? Iran. Tahu belakang Iran siapa dia? Rusia. Ini nama proxy war. Ini nama peperangan proxy. Kita nak belasah dengan dia, tapi kita jangan belasah dia. Kita hantar orang depan kita. Orang depan kita hantar orang depan ke? Orang depan ni yang pergi belasah. Kan? Kita kat belakang relax. Minum vodka. Tenang. Kita tengok dulu. Main chess kan, benda pertama sekali kita kena tolak apa dia? Main chess. Takkan letak queen terus. Kan? Tolak lu soldadu kat depan tu. Lepas tu baru naikkan kuda. Tu main chess. Lepas tu nak kuatkan kuda ni, tolaklah kita dia benda bishop. Okay. Queen dengan castle semua bertenang, relax lu. Clear? Dan baru ni Rusia baru saja melancarkan fighter jet dia yang paling moden yang boleh mengalahkan apa tu? 35 dengan 22 tu. Raptor 22 dengan tu. Iaitu Su-57. Itu sebenarnya generasi 5.5 tapi dia declare generasi 5. Pandai dia orang ni. Ni hypersonic juga betul. Bukan. Bukan hypersonic. Dia adalah apa ni? Dia sebenarnya bom je. Tapi bayangkan yang 1,500 kilo tu, itu bukan yang paling berat tu yang Rusia ada. Dia ada 2,000 kilo punya pun ada. Dia ada 5,000 kilo punya ada. Sebab tu Ukraine menggelabah. Sekarang.
Okay? Tuan pendapat tuan Rusia guna sepenuhnya ketenteraan dia dengan Ukraine atau sikit je? Trust me, sikit. Anda tahu tak apa berlaku dekat utara Ukraine sekarang? Utara Ukraine kan, sedang dibuat operasi dan dah berjaya pun oleh Spetsnaz, komando-komando Rusia. Spetsnaz tahu? Spetsnaz ni one of the best in the world tau. Orang dia punya ranking tu, orang tak tahu nak fikirkan letak nombor berapa. Dia sangat-sangat bagus. Level dia macam Navy SEAL, US Navy SEAL ke, macam British SAS, dia sama-sama level mungkin lebih daripada tu. Itu Spetsnaz. Dia dah buat operasi operasi sabotaj dekat utara, dah masuk sebelah utara Ukraine. Cuba tengok balik peta, sebelah sini dah habis dah. Kang sebelah sini pula, atas ni. Pandai diorang punya. Saya duk perhati strategi diorang ni. Ui, bijak betul. Dia hantar dua itu, nak tahu apa yang berlaku? Nak tahu apa berlaku? Tentera Ukraine yang berada dekat situ, dengan askar-askar mercenaries yang berada dekat situ, semua mengelak dan tarik diri, tak nak meronda kawasan tu. Sebab mereka takut. Gila kau ada berhadapan dengan Spetsnaz kot. Kan? Confirm kena sembelih. Siapa ronda kat kawasan tu, confirm kena sembelih. Dong tinggalkan kawasan tu. Mau tak gelabah? Sebab tu saya kata, nak tengok dunia sekarang, anda tengok apa berlaku kat Ukraine. Dan anda akan faham kenapa jadi kat North Korea, South Korea. Dan anda akan faham, pelan-pelan anda akan faham kenapa jadi tu. Kenapa ditubuhkan BRICS, BRICS plus 30 negara sekarang ni. Kenapa jadi kat Yaman, kat Laut Merah tu. Dan anda akan faham, boleh nampak cara kasar. Terus terang, simple je. Anda kena tengok dia punya titik punca dia kat mana. Okay? Clear? Dari mana tuan dapat berita tu? Apa kata anda dekat TikTok dan anda search? Saya bukan cari kat TikTok lah, saya ada lah maklumat saya. Kan? Okay? Saya ada lah cara maklumat saya. Tapi, benda tu, keluar maklumat, tak sampai 2 hari, dah masuk dekat social media. Kan? Tuan cuba cukup misal sekali tuan. Tak mau lah. Proxy war is real. Ya, setuju. Okay. Kesan ekonomi sebenarnya beri kesan besar pada ekonomi British Euro tu. Ya, dia macam-macam. Dia macam ni lah guys. Dia macam ni. Dengar betul-betul. Everything it happen. Speaking loh. Buat main-main. Everything happen dekat dunia ni is about dollar and cent. It's about money. Bukan sebab sovereignty ke, pasal negara ke, pasal tu ke. Bukan. Segalanya sebab duit. Okay. Itu je. Okay. Segalanya kerana duit. Anda pegang kunci pertama. Kunci pertama, duit. Itu je. Kenapa tiba-tiba pasal Ukraine senyap? Sebab dah tak ada duit dah dia nak bagi. Kongres Amerika menghalang, stop Presiden Biden daripada bagi lagi duit kepada tu. Bagi sampai 4 bilion kepada Ukraine. Ni Ukraine minta lagi. Bagi lagi 4 bilion bagi dah. Kalah, alamak kalah. Burn 4 bilion tu. Tutup cerita. Pergilah Fox News ke apa news CNN ke apa ke. Senyap. Macam benda tak ada berlaku. Kan? Dunia ni pasal duit. Okey. Kita nak kira macam mana ni guys. Ini kalau kita masuk ni, kalau kita dapat ni, kita nak kira macam mana ni. Dia punya uranium berapa kira? Uranium yang dia ada dalam stok dia tu kat dalam tanah tu kira berapa? Dekat Ukraine tu. Oh banyak ni. Okey, bagi dia pinjam duit sikit dengan dia punya tu. Dia nak kapal apa bagi. Everything sebab duit guys. Kan? Orang nak serang Malaysia orang fikir berapa kos kita nak serang Malaysia nah? Minyak berapa? Peluru berapa harga?
Apa untung kalau kita sekarang Malaysia? Apa yang ada kat Malaysia? Pendatang asing ni banyak Malaysia, buat apa? Tak payah sekarang Malaysia, buat masa. Tapi kalau kita sekarang Malaysia, kita boleh dapat ni. Kita boleh dapat selat Melaka tu boleh tawan. Ada untung tak? Kalau kita tawan Malaysia, dapat selat Melaka tu ada untung tak? Cuba kira. Everything sebab duit. Okay. Tak payah pening-peningnya. Tak payah nak kata je. Tak payahlah nak kata dia tu bergaduh dengan dia tu. Dia macam ni. Kan? Musuh ni, dia akan jadi kawan yang baik apabila dia ada common interest. Ingat ayat tu. Common interest. Okay? Common interest. Contoh. Saya suka dekat kakak sulung tu. Ada satu keluarga tu. Saya suka kat kakak sulung tu. Si Ali ni, Mamat di sebelah ni pula, saya tak suka dia. Saya bergaduh dengan dia. Sebab dia tu geng PN. Saya geng contoh. Saya geng PN, dia geng PH, geng Madanon. Saya geng Walaon. Okay? Bergaduh. Tapi oleh kerana dia ni baik dengan adik perempuan awek saya suka kat kakak dia jadi saya akan jadi baik dengan dia. Faham tak? Common interest. Dalam bab lain kita bergaduh, tapi bab ni okey bang? Okey brother. Dah makan dah? Sihat alhamdulillah. Nak apa-apa ke? Itulah dia. Dunia macam tu. Itulah dunia. Common interest. Bagi senang faham. Jadi tak payah fikir pasal peperangan kat dunia ni. Orang pun fikir tak? Kalau lah 1,000 lah, subhanallah, terima kasih. Pukul 12 dah kan. Jangan jujur sangat perumpamaan tu tuan. Baik bersebab, memang lah. Betul Bob, semua ada kepentingan. Semua benda ada kepentingan. Contoh, korang masuk dalam live saya pun korang ada kepentingan juga. Siapa yang tak ada kepentingan, alhamdulillah. Okay. Apa kepentingan anda masuk dalam live saya? Kan? Ada orang masuk live saya dengan nak memati apa benda kesilapan saya buat. Jadi bila dia dapat tangkap, dia akan letak dan dia akan join satu grup lain. Grup ni memang tu, satu. Apa kepentingan? Ada orang dia masuk live, dia sekadar nak tengok aja. Tengok, buang masa dia. Ini macam tu. Dia macam-macam. Tuan, apa yang Man boleh buat sekarang? Trust me. Kita jangan tengok orang kat depan, kita tengok siapa belakang dia. Belakang dia siapa? Iran support gila-gila. Iran pula dia boleh keluarkan senjata dia sendiri. Cuba tengok senjata Iran, cuba tengok bom-bom Iran, cuba tengok dia punya tu. Lah, ini semua guna blueprint Rusia. Rusia. Belakang kau Rusia lagi. Dia macam tu. Tak susah pun. Okay. Contoh Korea Selatan. Contoh paling mudah, Taiwan paling mudah. Anda tengok senjata Taiwan, baik dia punya kereta tank, baik dia punya kapal terbang, baik dia punya tu, baik daripada situ anda tahu siapa abang besar belakang dia. Jadi kalau Amerika nak berperang dengan China, dia tak berani. Cakap terang dia tak berani. Tak adanya nak berani bohong. Dia pun sayang kat dia punya aircraft carrier. Kalau tak pasal-pasal tenggelam aircraft carrier dia. Kan, aircraft carrier dia pun takut. Kan? Jadi apa yang dia buat? Taiwan you nak apa you bagi tahu, I bagi kat you. Nanti kalau jadi apa-apa you settle depan lah. Itulah dia proxy war. Clear? Itulah dia proxy war. Simple je. Okay? Jom kita sembang bab lain lah. Pening lah bab ni. Malaysia siapa belakang ni tuan? Tak ada. Malaysia tak ada siapa belakang. Kan? Malaysia kan negara kita kan negara diplomasi. Abang nak serang saya ke bang? Janganlah bang. Kan? Kesianlah kat kami. Kami kecil je bang. Kan? Abang nak apa bang? Abang nak ibadah. Saya kira kan bang. Saya kira. Abang nak urut bang. Saya masaskan bang. Kita negara diplomasi. Kan?
Tak apalah. Masuk, tak apa. You masuk perairan saya, tak apa, lain jangan buat dah tahu. Masuk lagi. Alah, janganlah macam tu. Kita memang macam tu. Kita memang macam tu. Alah, awak asyik masuk saya punya perairan je. Awak asyik masuk saya punya ruang udara. Berapa kali awak masuk saya punya perairan udara? 300 kali. Alah, janganlah banyak sangat. Tahun depan kurangkan sikit tau. 200 je. Ya, boleh dah. Itu kita. Okey. Itu kita. Buat macam mana? Dah korang yang pilih. Kan? Korang yang pilih. Baik tak bertempat. Pedih kalau bukan saja semua dengar betul benda tu. Lepas tu nak sembang, kita kena hantar itu, tak payah. Tak payahlah. Kita senyum je. Okay. Tuan, kita tak suka China, kita duduk belakang USA. Kalau kita tak suka USA, kita duduk belakang China. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu sembang macam kita terpaling hebat. Betul, itu masalahnya. Kan? Itu masalahnya. Tuan cerita sikit pasal Obdaulah. Obdaulah lagi. Malaysia 10, UAE 10. UAE 10, Malaysia kosong. Bila lawan guys? Cerita dua-dua tu lah. Apa ni? Berdil Houthi tu hari AS berdil Houthi tu kira tu kes 8 ke tuan? Diorang ni, dia nama dia calculated risk. Risiko yang boleh dikira-kira. Kan? Mereka tak akan berdil saja-saja. Memang mereka bersebab dan sengaja. Tu je. Dia kan batu api suka laga-laga orang. Lag. Mana? Ada lag ke? Tuan rasa Malaysia kena duduk belakang siapa? Kita tunggu dulu. Dia macam ni. Enemy of my enemy is my friend. Setuju? Art of War, Sun Tzu what? Simple je benda tu. Enemy of my enemy is my friend. Kan? Kita jangan berproksikan negara besar yang sedang jatuh. Ayat saya itu cukup. Kita jangan berproksikan negara besar yang sedang jatuh. Dia tengah jatuh gedeguk, sikit demi sikit. Kan? Nak berproksi, kalau kita nak jadi proksi sesuatu, kita kena think for the future. Think untuk anak-anak kita. Don't think for yourself. Okay? Before this, 40 tahun lepas, 50 tahun lepas, ya betul. Waktu kita baru merdeka. So, kita berada di belakang British. Belakang kita British. Kemudian sikit demi sikit, kita masuk ke depan cara geopolitiknya, bla 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 bla. Kita mula beli sana-sana je ni. Pada waktu kita mula merapat dengan kuasa besar yang ada waktu tu. Kan? Waktu tu ada dua je. Waktu Cold War tu. Antara you are Russian bloc ataupun you American bloc. Itu je. So, kita memilih. Kan? Kita ikut ke arah kawasan NATO punya blok. Kita tak ikut Warsaw punya blok. Sama juga benda berubah. Sekarang geopolitik berubah. Ada satu kuasa besar yang sedang jangan jatuh ni. So pendapat saya, we have to shift our tu, but shift smartly lah. Jangan nampak sangat. Kan? Jangan nampak sangat. Okay. Korang ni masuk dalam ni korang politik. Siapa politik saya blok. Kan? Apa benda lah korang ni. Habis-habis politik. Saya dah tak ada ni. Saya tak ada parti, okay? I am rakyat punya parti.
rakyat. Okay? Five defend power tu boleh percaya ke? Itu arrangement je. Tak siapa nak datang pening-pening dah. Okay? Kalau anda tengok apa berlaku dekat negara-negara Arab pun anda dah sedar. Cuba bagi sekali lagi. Sebab nampak misai smart dia besar. Terima kasih. Okay? Anda tengok kenapa banyak negara-negara yang berada di apa ni? Afrika, benua Afrika dengan benua Arab, mereka sudah beralih. Kita kena baca kat situ. Nah, kita pula janganlah jadi bodoh ikut macam lama. Terima kasih, terbaik. Kan? Ikutlah. Kan? Angin, wind of change. Angin sudah berubah. Kita pun berubah. Tunggu apa lagi? John Puaka, terima kasih. Kan? Australia okey tuan. Bang, Australia dengan kita rakyat dia sama ramai lah. Dia negara je besar. Negara Australia tu belajar geografi bang. Pendapat saya. Belajar. Dia ada kat sebelah tepi je punya rakyat je. Sebelah sini je. Sebelah sini tak ada ni. Tengah-tengah tu semua padang pasir kosong-kosongnya. Itu Australia. Benua dia besar, memanglah besar. Tapi rakyat dia ada tepi-tepi tu je. Ada kat Melbourne, ada kat Perth, ada kat Sydney kat bawah tu. Kan? Dia ada, lepas tu dia ada apa ni? Pulau kecil bawah tu. Itu je. Rakyat dia cuba tengok jumlah rakyat dengan rakyat kita. Lebih kurang je. Dia bukannya super power. Terima kasih ni John Walker. Subhanallah. Tuan tap kat pipi tak apa Tak apa. Wahidah tap kat sini. Orang perempuan tap kat sini nak. Orang lelaki tap kat sini. Tap skrin kat sini. Orang perempuan tap kat sini. Tap kat sini. Bawa dia rasa sikit. Allah. Alhamdulillah. Duduk. Tap kat handphone tu kat pipi ni. Terbaik. Panggil pakcik pun blok. Mestinya kena blok. Komando negara mana keras tuan? Semua keras. Kenapa Turki senyap? Nampak. Itu berdaulat tau. 11 tahun dah berlaku dah. Otak orang Malaysia ni sibuk dengan politik ke? Biasa lah. Sekejap komen laju sangat. Bagi saya baca dah 80 komen. Tuan, komando kita lagi terbaik dari Rusia kan? Tidak bang. Tak boleh mengaku punya tu bang. Rusia punya Spetsnaz tu lain macam tu. Itu belum tengok lagi Alpha Group. Pernah dengar tak Alpha Group? Cari maklumat tentang ni. Alpha Group, Grup Alpha dekat Rusia. Korang saya dengar Delta Force, korang saya dengar Navy SEAL. Korang pernah dengar Spetsnaz itu satu? Korang pernah dengar tak? Alpha Group. Sangat menakutkan grup tu. Dia punya latihan luar daripada manusia punya pemikiran. Dah, saya bagi cakap tu je. Cari maklumat. Tulis. Cari. Kejap lagi Tuan Fitri end live. Cari. Benda Tuan Fitri cakap Alpha Group baru dapat. Saya tertap di lubang hidung tuan. Kau ajak Leon. Kan? Kalau auto clicker macam mana? Janganlah pakai auto clicker. Tuan, semasa apa ni? Tap pipi tu makna dia apa? Saya tap kat hidung, tak apalah, hidung saya comel. Senjata yang boleh tembak kapal terbang macam Rusia apa je? Banyak. Kita sikit je kita ada. Kalau Maggie tak bagus dah hutan, bagus bawa makanan apa tuan? Ini mesti tengok video tu, okey? Tak buat macam mana ramai orang pandai. Kan? Saya tak pandai. Kan? Saya pengalaman pun tak banyak. Jadi kalau rasa nak bawa Maggie, bawalah. Lepas tu jangan menyusahkan orang. Tu je pesan saya. Maksud saya masuk hutan tu, kalau anda setakat berkelah masuk ke taman apa ni, taman rekreasi, itu bukan masuk hutan. Itu nama dia berkelah. Masuk pergi pagi balik petang, itu bukan nama je hiking. Itu nama je
ukur tapak. Itu je. Saya masuk hutan ni, kalau anda masuk dengan saya sampai 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, kenapa saya tak bagi bawa Maggi? Banyak sebab dia. Kami dah rasa, kami tahu lah. Macam saya bagi tahu, dia akan tipu perut. Tapi korang pandai, saya sedang korang tak nak dengar jurulatih pakar hutan cakap. Kan? Tak nak dengar, pulang. Macam tu je. Makanan apa bawa? Bawalah benda yang ada karbohidrat yang betul. Anda perlukan karbohidrat. Kan? Terima kasih Syam. Anda perlukan karbohidrat. Anda perlukan protein. Banyak jenis protein. Protein kita boleh cari sendiri di lautan. Terima kasih Syam. Protein kita boleh cari di lautan. Okay? Ikan, protein. Kan? Telur tak payah bawa lah. Kau setakat pergi jalan satu malam tu nak bawa telur, pulang lah. Tapi sebenarnya bawa telur mentah dari lautan ni tak bagus. Banyak sebab tak bagus je. Okay. Salah satu sebab dia bukan sebab hantu. Senang pecah benda tu. Okay. Kalau terpecah satu, dia punya bau tu menarik perhatian biawak. Dan binatang-binatang lain, apa lagi ular lah. Ular cukup suka lah. Ular dalam lautan, elaknya kita tengah landing, ular pun datang. Dah sebelah kita je. Tak berbisa tak apa, kalau jenis bisa. Janganlah. Okay. Maggi dia akan tipu perut. Itu je saya nak beritahu. Lepas tu, lagi anda pemula lah. Budak-budak sekarang ni pandai. Dia terlebih pandai tulang kat orang lah. Kau bawa lah. Tak ugi aku, tak ugi apa pun. Kan? Aku dah cakap lah. Asal pandai. Buat lah. Kan? Ni mak ni. Ini ada orang ada ilmu. Masuk hutan bawa kurma. Betul. Bukan bawa, anda nak bawa power bar apa benda tu pun, tu pula kat anda lah. Tapi benda tu sebenarnya banyak gula je. Cakap terus terang. Banyak gula. Apa? Power bar tu, yang power bar sekarang dijual banyak tu. Power bar lah kononnya, perasa strawberry lah, perasa tu. Tu sebenarnya gula. Lambat gula tu. Bawa yang betul. Bawa kurma. Tu, orang dah pagi tu. Okay. Beres? Admin Malaysia Influencer dah jumpa tuan ke? Belum? Tak apa, saya tak marah pun. Mana? Saya bukan marah. Saya cuma nak kenal. Tu je apa salah je dia? Tuan-tuan, saya lah admin. Oh, iya ke? Teruskan lah. Kan? Saya tak marah pun. Cacing pun protein tuan. Kalau siapa yang boleh makan, makanlah. Tentera gunakan ilmu kekebalan dalam peperangan. Ada tak? Ada. Tapi bukan zaman sekarang. Zaman ayah saya. Waktu zaman ayah saya tentera. Ayah saya masuk askar tahun 1960. 66 69. Macam itulah ayah saya masuk. Dan ayah saya berkhidmat 27 tahun. Dan saya pernah tanya soalan yang sama. Dan ada. Memang ada. Dan zaman-zaman dulu ni macam-macam. Kan? Zaman sekarang tak ada. Tak ada kebal. Kan? Tak ada. Askar-askar sekarang nak kebal pun. Dia pakai baju. Pakai apa ni? Bulletproof tu okey lah. Kan? Itu pun tak kebal. Kan? Dah pakai helmet tebal lah. Kebal apa lagi dah. Okey je. Okay? Kau pernah makan landak tak? Alhamdulillah kenyang. Ya. Kau ajak soalan. Tuan alang-alang dah cerita pasal Spetsnaz, Alpha Group seumpama, ceritalah tentang awet Rusia. Oh, tak boleh. Tak boleh guys. Kan? Dia apa? Tahu tak dia marah kat saya. Saya cerita sikit lah. Dia marah kat saya. Dia marah saya nak tahu kenapa. Dia tanya abang. Dia kata, you dah siapkan rumah untuk wife you tak? Alamak. Belum lagi lah ya. You pergi siapkan dulu. You buat. Bagi dia rumah. Lepas tu kereta you dah beli kat dia belum? Tak. Belum lagi. You belikan dia dulu. Tu saya sayang kat dia tu. Dia paksa saya. Kan? Jadi saya sedang usaha lah tu. Dia marah saya kata sebab dia kata you siapkan dulu baru fikir pasal dia. Oh. Bagus orang macam tu. Kan?
Ni cerita kau 12.30. Tuan nak jadi tiru macam mana? Okey, Kejaya, bagi komen. Oh, nak. Tipu perut macam mana tuan? La ilah, tipu perut tak tahu. Dia tipu perut lah. Kononnya kenyang tapi tak kenyang. Ramai bawa bandar masuk hutan tuan. Pula bawa budu je lupa betul bawa. Okay. Live saya sekat-sekat ke? Saya rasa okey je. Line anda kot. Tip racking. Apa itu racking? Tracking ke? Tu ada pengalaman kerja 69, Komando 69. Pernah cerita tak? Dah pernah cerita. Dah. Dan tak banyak pun pengalaman dengan diorang. Dan diorang hebat-hebat. Okey, kejap. Makan Maggi tu tipu perut lah. Betul lah tu. Dia tipu perut dia. Sebenarnya anda tak kenyang pun. Tapi anda rasa macam kenyang. Lepas tu tak sampai setengah jam. Rasa macam nak makan pula. Itu dia. You dah kena empuk dengan wife you ke belum? Saya ke? So far tak ada lagi lah. Tak apa. Okey lagi. Mohon kupas lakot jakum. Kenapa? Itu ayat penyerahan diri kita. Tengok terjemahan dia. Awet Manado lagi cun tuan. Tunggulah saya pergi Indonesia. Sekat-sekat Pernah melawat ke Poring Sabah tuan. Dah habis negeri Sabah saya pusing dah. Tuan minat dengan pancaragam? Suka? Saya suka. Tipu perut tak apa tuan. Jangan tipu member. Tahu tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan syok dengan baca orang ni. Saya naik Gunung Datuk Rembau. Bawa sardin dengan nasi kosong. Kopi 434. Terbaik. Kalau betul nak tahan lama dalam tu satu nasi. Nasi memang kena bawa lah beras. Beras ni kalau boleh dalam hutan, anda bawa dua jenis. Satu nasi putih biasa yang anda dah bawa tu. Satu lagi beras pulut. Satu lagi beras pulut. Terus saya bagi tu. Jadi kalau waktu anda rasa anda nak duduk satu tempat, anda makan nasi putih tu. Beras nasi biasa tu. Masak nasi putih biasa. Kalau anda rasa anda nak merenda, bahasa askar merenda, nak jalan jauh, anda masak nasi beras pulut. Masak beras pulut. Nanti beras pulut tu dah masak kan? Bungkus, jangan makan waktu tu. Makan waktu berjalan. Jalan waktu okey berhenti kejap. Buka. Makanlah tak kisahlah anda guna beras pulut. Apa ni nak pulut tu dengan apa benda pun pulang kat anda lah. Tapi pastikan pulut. Naik. Minum air sikit. Naik. InsyaAllah. Ni saya bagi ni. Lama dah rahsia ni saya simpan. Dengan askar saya pun tak tahu. Kan? Ada masa saya akan bawa. Beras pulut. Tak banyak. Tengoklah berapa hari korang nak berjalan. Lepas tu korang tengok tiba-tiba korang punya tenaga. Sedap badan. Rezeki korang pukul 12.30 saya bagi ilmu. Macam saya bagi tahu itu kalau korang nak berjalan jauh. Ada orang bagi kunci. Siapa bagi kunci? Terima kasih. Siapa bagi kunci ni? Cantik pula kunci tu. Fitrik 11. Masih. Askar jumpa tu dah hutan buat apa? Tembak ke lari? Lah pasal apa nak lari? Kan? Pasal apa nak lari pula? Nak tembak pun tak payah jekah Kalau kita maraton boleh ke makan beras pulut?
Termuntah korang. Jangan dia tu. Termuntah korang yang. Oh, ya kah? Simpan macam mana buah dan plastik tu, itu terpulang lah. Korang nak simpan macam mana. Takkan semua benda saya nak ajar. Kan? Apa nak bubuh dan plastik, tak apa, nak bubuh apa buat lah. Itu masing-masing punya. Ni lah. Pulut dengan umbut rotan pun sedap, bos. Oh, makan pulut dengan umbut rotan, sakit sendi. Sakit tu. Boleh, tapi kencing dah hutan macam mana tuan? Kencing lah, nak buat macam mana? Dah kita nak terkencing. Cuma saya dah pesan. Perdu pokok tak payah. Tak perlu. Dekat air tak payah. Macam sebenarnya dekat tanah kita je. Kat tanah. Galilah lubang sikit. Guna pisau ke apa, gali sikit. Kencing. Tutup balik. Okay? Simple je. Terima kasih Kak Long. Live on air. Banyaknya korang punya gift malam ni. Korang ni mesti banyak duit. Fitrix. Oh. Apa tu? Terima kasih. Bawa ubi kayu juga dah. Ni orang tua-tua ni. Waalaikumsalam. Kenapa Rusia tak join war? Dia nak join war apa? Dia tak perlu join war. Proxy war. Tuan, betul ke orang dulu boleh terbang dari pokok ke pokok? Entahlah, saya tak hidup zaman dulu. Tapi itulah menurut cerita kita dulu lah. Tapi taklah semua orang boleh terbang ni tu tak? Pulut mengantuk nanti. Oh. Sebab tu makan waktu berjalan. Bukan makan waktu duduk diam. Faham maksud tu? Terima kasih Jal, terima kasih Badrul. Subhanallah. Salam dari Indonesia. Hai, apa khabar? Pak Jerry. Askar yang kuat berdengkur sampai musuh dengar macam mana nak urus tuan. Jangan bagi dia tidur. Jangan bagi dia tidur. Dah tahu masuk kawasan musuh dia berdengkur pula. Jadikan dia sebagai umpan. Korbankanlah dia macam nak buat macam mana. Memang kerja dia berkorban untuk negara. Dia kena korbankan jiwa dia lah. So kita letak askar yang berdengkur tu, letak dekat tempat musuh, dekat-dekat musuh tu, kita tunggu daripada belakang. Tunggu jauh sikit. Nanti bila musuh sedar ada bunyi dengkur tu, musuh merapat, kita tembak musuh tu. Kan? InsyaAllah. Berkorban. Jangan belajar tu ajaran sesat tu. Tapi mana dah tahu, dah berdengkur sangat. Tolonglah ubati sesuatu perkara tu. Boleh ubat. Pergi doktor askar dekat Resat ada, dekat Hospital Angkatan Tentera pun ada. Buat minor operation je pun. Dia ada ke dalam ni ke, dia buat kalau dia punya pakar ENT, dia orang tahu macam mana nak hilangkan dengkur tu. Kadang-kadang dia punya gelebeh kat dalam ni, apa dia punya tonsil tu ada gelebeh kat belakang tu kan. Dia akan potong guna laser. Oi. Tuan, apa tu askar Gurkha? Askar Gurkha ni adalah tentera yang dibawa oleh British pada zaman dahulu, yang diambil daripada pergunungan Himalaya. Okay? Mereka memang terkenal dengan taat setia mereka kepada tuan mereka, dan dia punya taat setia tu terlalu taat setia. Dan mereka dipanggil Mountain Army atau Mountain Soldier. Kenapa? Kerana mereka duduk dekat kawasan pegunungan Himalaya. Jadi dia punya kaki tu, dia punya betis tu, setakat naik gunung tu dia gelak. Itulah dia askar Gurkha. Okay, saya tak sempat masuk askar Gurkha. Ayah saya berkhidmat dulu. Ayah saya bercerita tentang askar Gurkha. Begitulah dia. Okay? Askar Gurkha ni, you bayar dan dia orang akan setia pada you. Itu je. You jadi you punya bos, dia akan tak setia betul. Okay? Akar apa yang bila potong keluar air, salah satunya nama dia akar kait-kait. Okay?
Ada beberapa jenis yang keluar air, tapi berhati-hati kalau anda tak kenal, takut anda air minum tu kena akar yang tu, akar keluar air, kita pun potong atas, potong bawah ni, potong atas, kita pun selamba je minum kan. Tahu-tahu lagi pening. Pening percuma tu tak apa. Kalau mati, sebab tu kena kenal. Tak susah pun nak kenal akar kait-kait. Dia punya daun dia tu, dekat dia punya sambungan daun-daun tu, dia ada macam mata kail. Tu nama kait-kait. Tak susah pun nak kenal, senang nak kenal. Setuju? Kenapa Bill Gates dan key people di Europe buat kubur bawah tanah? Kerana mereka tahu bahawa di atas bumi ni tak lama mana kot. Duduk dekat atas ni. Naya kawan, buat macam mana? Benda betul bang? Kan? Allahu Akbar. Tulisan baju tu cantik. Kenapa dengan baju ni? Baju ni orang bagi. Saya ambil. Abang Jebat yang bagi. Kat saya. Saya suka baju ni sebab kain dia sedap. Kukri Gurkha terbaik. Okey, kepada yang tak tahu, Kukri tu adalah senjata Gurkha. Senjata Gurkha. Dia, culture kita ada bayonet. Kita ada keris kan. Lepas tu macam British pakai bayonet. Mereka pakai bayonet kan. Ada masing-masing lah. Kan? Macam bayonet yang untuk askar Jepun dia panjang. Jadi terima kasih Fitri. Kalau Kukri ni senjata Gurkha. Dia melengkung macam tu. Okay. Apa beza Regimen Askar Melayu Diraja dengan Ranger Diraja? Regimen Askar Melayu Diraja dan Regimen Ranger Diraja dua-duanya duduk di dalam satu jabatan arah yang sama, dipanggil infanteri. Infanteri itu apa pula? Infanteri itu adalah foot soldier ataupun askar perang. Kan, askar perang, askar barisan hadapan. Yang anda kata nak berperang, inilah akan pergi berperang. Kan? Perbezaan antara RMD dengan Regimen Ranger Diraja adalah Regimen Askar Melayu Diraja di 100% Islam, Melayu, Islam. Orang Melayu yang beragama Islam. Regimen Ranger Diraja pula terdiri daripada orang Melayu dan orang bukan Melayu dan juga peribumi-peribumi daripada Sabah Sarawak. Tugas Askar Melayu, Regimen Askar Melayu Diraja dengan Ranger Diraja sama saja. Mereka adalah infanteri. Okay? Itu saja. Okay, clear. Saya dah pencet 4 tahun lah. Korang tanya saya macam saya nak jadi menteri pertahanan minggu depan. Kan? Saya dah pencet 4 tahun dah. Saya malas nak ingat pasal askar ni. Patutlah tapai adalah rangsum pendekar dulu. Pandai pun. Ada pun orang tangkap ilmu yang saya nak bagi. Okay. Itulah kata orang zaman sekarang ni bila kita cakap, dia tak nak dengar. Dia rasa dia pandai. Kita senyap. Tak apa, hampa pandai kan? Apa buat? Kau cakap daripada juratih orang tak dengar, kau pandai. Kepada orang yang berfikir, dia akan nampak. Alhamdulillah dia nampak. Oh, kenapa macam ni? Macam tadi saya bagi tahu. Tak payah bubuh minyak bawang. Jalan kaki jauh-jauh tu tak payah bubuh. Korang buat macam ni, saya beritahu. Buat 2 benda ni. Yang pertama, tukar sol tu ikut kamu punya saiz. Kan? Kasut tak kisah. Kau nak pakai kasut RM400 ke, kau nak pakai kasut Fung Kiong ke. Kau kenal kasut Fung Kiong? Kenal? Budak-budak sekarang kenal kasut Fung Kiong. Ataupun kasut menoreh getah yang harga RM10, RM8 tu ke. Tak kisah. Yang penting dalam tu insole tu tukar dulu. Tu buat satu. Tip kedua, setiap 45 minit berhenti. Angkat kaki tinggi daripada badan kita, kan? Angkat tinggi, letak situ, buka kasut, buka stokin, biarkan sejak sebenarnya 5 minit untuk disejukkan, cool down, bagi darah tu turun balik. Itu baru 2. Kenapa saya ajar macam tu? Kenapa saya ajar macam ni? Buat dulu. Dia tahu lah. Okay. Itu baru 2, belum nombor 3, nombor 4, nombor 5. Saya banyak-banyak nanti pening. Apa dia? Tak balik mak kucing mak tu. Tuan kena buat appointment, kau nak jumpa Tuan Kopi. Tak ada lah, datang je. Kalau saya ada.
Boleh kongsi tak ubat duk sakit buah pinggang? Alamak. Beli kopi tu. Tuan masih, hutan kita masih ada peninggalan sisa perangkap sama dulu ke? Ada, tapi banyak yang tak aktif dah lah. Eh? Ada lampu. Oi, bang, Scott, buat apa? Ni Syed Zakafi ni. Arif Bina, ko, ya cikgu, isteri saya nak bersalin, boleh bagi tips amalan mudah bersalin, tanam uri. Mak, Kita suruh Maria. baca surah Al-Maryam ni, mak saya ada depan ni. Oh, nak Orang nak beranak baca surah apa, mak? Maria. Surah Maryam, ha? Untuk insya-Allah mudah bersalin, mak. Mak saya umur dekat 80 dah. Tanam uri nak buat macam mana, mak? Tanam uri. Tanam uri tu, tanam uri biasa dah. Oh, nak berpatu, nak bertuang orang dulu. Orang dulu mah buah paku lah apa semua tak payah dah, merepek tu. Orang zaman dulu dia kata kalau nak anak dia pandai dia bubuh pensel. Bubuh pensel. Kenapa? Lagi bubuh lah komputer lah tu. Laptop. Tanam dengan laptop sekali. Beli laptop mahal sikit. Berpaku dah, Kan? Ha? anak uri dalam jangan nak sudah. Nak bagi doa supaya anak kita jadi kaya. Letak dalam tu 2 juta dekat tanam uri tu. Tanam duit. Tak ada lah. Itu dulu. Sebab tu benda dulu lepas lah. Ada orang itu kepercayaan orang dulu. Kan? Sekarang ni bila orang dah faham, dapat kefahaman agama, kita tak payahlah buat. Macam kencing dalam tu. Dulu kita tak pandai. Nak kencing dekat tu, tok nenek tu pun kencing. Kan? Kita bila itu zaman dulu, yang mana kita tak tahu. Bila sekarang ulama-ulama dah ajar, dengarlah cakap ulama-ulama betul. Benda tu tak payah. Kan? Baca doa masuk tandas ke, baca bismillah ke, bagi salam ke, okey je. Tak payah tok nenek tumpang kencing apa semua. Bila masa tok nenek kita tu, tok nenek kita ada kat bubur. Okey. Tok set je medsos, belasah je. Misal tuan sangat sebelah. Itulah bang. Nak kena trim balik lah bang. Kena trim balik. Besok kena trim. Hey. Tapai probiotik macam vitagen. Kan bagus. Kasut Fongkyong saya kenal lah. Bagus. Ni kasut penguin. Cina Tai Chi pakai. Dah tahu pun. Kan? Ya. Oyen Oyen tak balik. Kucing. Salam kat mak tuan meja ya. Salam. Mak kenapa tak tidur lagi? Sebab mak saya memang tidur. Dah tua pun ni. Bila mak Tuan Fitri mencelah, teringat saya peristiwa tuan kena sengat. Tuan kena penyengat, bukan penyengat, kena tebuan kan? Kena sengat tebuan, lebih 200 ekor. Yalah. So hospital mana? Hospital Kuala Lumpur, emergency. Mati dah. Siapa mak? Apa yang tak kau dah. Dah meninggal dah? Siapa dah? Ustaz. Kau Ustaz. Apa dah? Pada itu kena hantar belanja. Buat belanja nak. Dia meninggal sebab apa mak? Kampung Melayu. Meninggal sebab apa? Dia buat kedai kat. Salam di Langkawi. Waalaikumsalam Azfar. Tuan cerita pengalaman jadi CEO, bukan COOC. Saya dah cerita banyak kali dah. Oh yeah. Apa amalan mak tuan tak lupa? Lampu. Pada lampu. Fongkyong sedap main takraw. Kasut Oreo je tuan saya tahu. Okey. Pada lampu. Tuan aktif silat lagi tak? Tak aktif dah. Tak sempat. Saya amal doa Maryam. Betul saya nak bersalin. Saya tak rasa sakit. Satu doa minta Allah permudah urusan. Alhamdulillah. Betul yang mana? Yalah untuk Untuk tu kan? semua orang memang dia percaya. Yalah.
Sengat tebuan tu antibiotik semula jadi. Kalau 200 ekor lebih kira overdose. 213 ekor saya masuk ICU mak. 213 sengatan. Tinggal sengat. Penuh mana? Sini penuh. Belakang ni, tangan. Tangan tak ada kepala. Doktor tu kata nak mati dah bang tak? Tak guna betul dia punya doktor. Tapi doktor tu dia cakap ikut dia punya ilmu. Dia kata kalau orang dewasa kena 4 ke 5 ekor boleh pengsan. Sebab dia tinggal sengat. Sebab dia tinggal kan, sengat tu. Dia tinggal kan. Dia pun harap. Oyen dah jumpa belum? Tak tahulah dia lari mana atau Oyen. Tak lagi dia balik kat dalam tu dia balik. Salam tuan, bagi tips bagi pegawai muda. Be yourself, plan yourself. Tu je pesan saya pada pegawai muda. Be yourself, plan yourself. Don't let people plan for you. Especially your career. Don't. Plan yourself. Okay? Mengajar kenal Pak Tam Harimau Langkawi? Tak kenal. Tuan, ada tak amalan untuk hilangkan sakit kepala yang terlampau? Oh, mandi daripada bawah tu makan eh? Baca bismillah. Daripada kaki, naik ke lutut. Nampak? Mak saya ajar benda yang sama yang saya ajar. Amalan. Tu yang jirus tu 7 kali tu naik ke atas tu. Buatlah tu. Jauh kaki, lutut, Lepas tu pinggang. lawat, Lepas tu ni belah bahu kanan. Lepas tu bahu sini, lepas tu naik atas. Mak saya ajar benda yang sama. Memang saya amal pun daripada kecil. Itulah dia, insyaAllah. Buatlah. Oranglah demam, dia tak demam, kita ubat penawak lah tu. Penawak kan? Allah juga yang nak menyembuhkan, Allah juga yang nak bagi. Apa maksud tak boleh berjalan dalam 5 waktu? Oh, ini bagus ni, ada orang dapat ni ilmu yang abang bagi ni mak. 5 waktu tu. Bukan tak boleh berjalan, nama dia berhati-hati. Berhati-hati. Waktu bukan waktu semayang. Dia ikut waktu dalam 24 jam Okay. Okay, saya akan bantu Pok Ya Sevelo ni. Saya faham Pok Ya ni mungkin dia pernah tengok satu video yang orang ni. Okay. Ni berdasarkan pengalaman saya dan juga apa yang saya belajar. Agak-agak ramai yang kena tebuan lebih 100 masih hidup. Tak tahu. Saya kena 213. Hospital Kuala Lumpur 1990. 1990. Dia sembuh. 1990. Dia lembik, dia sembuh. Kan? Doktor kata abang nak mati tak mana? Doktor kata ini kalau budak minta maaf makcik, anak makcik ni mungkin tak boleh hidup. Saya dengar-dengar. Dia sembuh kan. Tok Majid sihat dah tuan? Saya tak tahu. Saya tak pergi melawat je lagi. Kan? Saya ada rumah mak ayah saya. Tu tanya pada anak-anak dia lah. Anak-anak ada cucu-cucu dah mana-mana saya tahu. Nanti saya ada masa saya ziarah dia. InsyaAllah. Tuan punya bisa ilmu bila ada penguasaan bahasa Inggeris sebab banyak buku dan ilmu dalam bahasa Inggeris. Guys, anda tahu tak? Saya rasa sangat-sangat sedih ketika baru-baru ni saya tengok ada satu video mengenai pengkaji-pengkaji kita, profesor-profesor kita yang orang ambil PhD, ambil master, pergi ke Eropah dan mencari manuskrip. Rupa-rupanya dekat Belanda ada 20,000 manuskrip Melayu terkumpul di situ. 18,000 di satu universiti dan lagi 2,000 terletak pada personal collector. Diorang buat koleksi peribadi tu. Yang 2,000 lagi. Total lebih kurang 20,000 manuskrip Melayu
yang ditulis dengan Jawi, dengan bahasa Melayu zaman dahulu. Bayanglah punyalah banyak ilmu. Kalaulah kawan kata orang Melayu ni orang bangsa bodoh. Habis tu kalau bodoh kau pergi ambil bawa balik benda tu buat apa? Kenapa orang Eropah dan daripada 20,000 manuskrip itu baru satu negara tau, Belanda tau, belum tengok dekat British tau. Itu baru Belanda tau, belum negara British kat UK. Dekat Belanda saja ada 20,000 manuskrip. Yang baru dikaji baru 17% daripada 20,000. Aduh. Ruginya. Patutlah Melayu sekarang ni lemah, lembek, bodoh. Kan? Orang duk kata itu tu kita pun angguk. Orang berajar tu pun kita pun ya. Sebab macam mana ilmu kita habis semua orang kutip. Orang simpan. Orang sorokkan. Saya tengok dekat yang saya tengok video-video yang dibuat oleh profesor. Profesor tu sini cakap, dia kata dia pergi semua. Terkejut saya. Aduh. Boleh bayang tak berapa banyak ilmu yang ada kat sana. Sampai tahap gaji pun ada dalam tu. Gaji apa? Gaji Tok Gajah berapa? Gaji orang ni berapa? Yang ni macam ni. Ini SOP apa dia? Ini macam ni. Ini macam ni. Cara nak buat bangunan, cara segala-gala. Cara mentadbir, cara mengurus, cara kementerian apa benda pun segala-galanya. Termasuklah segala ilmu kita. Tu baru satu negara. Sedih. Bila kita minta balik, dia nak jual. Dan kita tak mampu nak bayar mahal. Satu manuskrip, kalau kita nak minta bawa balik kita, dia minta duit. Dan duit dia tak murah lah. Mungkin satu manuskrip tu 1 juta kot. Dolar ke. Macam mana kita nak bayar? Siapa nak bayar? Yo. Syak. Saya kena satu sarang juga tebuan. Umur masa 8 tahun pengsan 2 hari semua orang kata mati pula. Angin kan? dia. Sang tebuan tak pokok besar balik dia.